Dalam dunia hiburan, ada bintang yang bersinar dengan kontroversi, dan ada bintang yang menyinari skrin televisyen kita dengan bakat serta keikhlasan. Salah seorang permata yang paling disegani dalam industri seni tanah air adalah Allahyarham Along Azandi. Beliau bukan sekadar pelakon yang menghafal skrip, tetapi seorang seniman yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk seni persembahan. Daripada seorang pemuda yang meniup trompet sehinggalah menjadi antara pelakon pembantu terbaik yang pernah kita miliki, perjalanan hidup beliau adalah sebuah kisah inspirasi tentang ketabahan, ilmu, dan pengorbanan yang tiada galang ganti. Nama penuh beliau ialah Muhammad Azandi bin Muhammad Aziz, berusia 47 tahun. Anak jati Ipoh, Perak yang lahir sekitar tahun 1979. Sebelum beliau terjun ke dunia lakonan, beliau sebenarnya memulakan kerjaya awal sebagai peniup trompet. Minat beliau dalam muzik ini bukan main-main kerana beliau memang belajar secara formal dalam jurusan muzik di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, Aswara. Bakat lakonan beliau mula dikesan pada tahun 2003 menerusi filem Gedebe arahan Namron, di mana beliau berlakon bersama Zul Huzaimi dan Sophie Jikan. Dari situlah, langkah beliau dalam industri hiburan Malaysia bermula dan beliau terus konsisten membina nama tanpa perlu gimik murahan. Selepas debut dalam filem, wajah Along Azandi mula kerap menghiasi skrin televisyen. Antara drama awal yang melonjakkan nama beliau adalah drama penyiasatan CED 327, 8 terbitan Suhan Movies pada tahun 2006. Sejak itu, beliau menjadi pelakon kegemaran ramai pengarah kerana keupayaan beliau membawa watak lelaki biasa, abang atau karakter antagonis dengan sangat natural. Beliau pernah berlakon dalam drama hits seperti Bini-Bini Perkasa, Sanggul Beracun, dan Cinta Sekali Lagi. Walaupun beliau bukan selalu mendapat watak hero utama, namun setiap kali beliau muncul, lakonan beliau memang sampai ke hati penonton. Selain TV, beliau juga aktif dalam filem-filem besar seperti Budak Kelantan, Karak, dan filem pecah panggung Khurafat. Perjanjian Syaitan di mana beliau memegang watak Rosman, pemandu van jenazah yang cukup ikonik. Apa yang membuatkan Along Azandi ini sangat dihormati adalah kerana beliau seorang penggiat seni yang berilmu. Selain berlakon dalam filem seperti Satu Lawan Satu atau Lu Mafia Gua Gangster, beliau sebenarnya seorang pensyarah untuk teater tradisional Makyong di Aswara. Beliau bukan sekadar pelakon, malah beliau juga pendidik yang menurunkan ilmu seni tradisional kepada generasi muda. Namun, dalam kesibukan beliau berkarya, hidup beliau diuji dengan dugaan kesihatan yang sangat berat apabila beliau disahkan menghidap penyakit buah pinggang kronik. Penyakit ini membuatkan fizikal beliau nampak susut mendadak, sehingga beliau pernah disalah anggap mengambil bahan terlarang, namun beliau tetap tenang dan terbuka menjelaskan keadaan sebenar. Fasa paling kritikal dalam hidup beliau adalah pada tahun 2021 apabila beliau terpaksa menjalani pembedahan pemindahan buah pinggang. Pengorbanan paling besar datang daripada isteri beliau sendiri, Hamidah Muhammad Yatim, berusia 47 tahun, yang mendermakan sebelah buah pinggang untuk beliau terus hidup. Walaupun perlu bergantung pada ubat sepanjang hayat dan stamina tidak sekuat dulu, Along Azandi tetap teruskan semangat untuk bekerja demi 3 orang anaknya. Beliau dikenali sebagai seorang yang sangat rendah diri, berdisiplin di lokasi, dan tidak pernah memilih watak. Baginya, keluarga dan seni adalah nyawanya. Industri seni tanah air akhirnya kehilangan sebutir permata apabila Along Azandi menghembuskan nafas terakhir pada 12.16 tengah malam, 8 Februari 2026 selepas 3 hari dirawat di unit rawatan rapi, ICU, Hospital Sultan Idris Shah, Serdang, Selangor. Beliau dirawat sejak 30 Januari kerana demam dan batuk berpanjangan, disyaki jangkitan pada saluran hempedu, ditidurkan pada 5 Februari.
Pemergian beliau memang satu kehilangan yang sangat besar buat rakan artis, para pelajar beliau di Aswara, dan seluruh peminat drama tempatan. Walaupun jasadnya sudah tiada, legasi dan karya yang ditinggalkan akan terus menjadi rujukan buat pelakon-pelakon muda. Beliau akan sentiasa dikenang, bukan sekadar sebagai seorang pelakon, tetapi sebagai seorang pejuang seni sejati yang jujur, rendah diri, dan berjiwa besar. Allahyarham Along selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Cahaya Masai, Pasir Gudang, pada jam 9.30 pagi, 8 Februari. Hamidah memaklumkan arwah suaminya selalu berpesan agar sentiasa menjadi kuat untuk diri sendiri dan anak-anak dalam meneruskan kehidupan tanpanya. Pesanan itu juga sering diingatkan oleh Allahyarham ketika hayatnya setiap kali mahu keluar bekerja atau pergi ke mana-mana termasuk berada di outstation. Sudah pasti beliau akan mengingatkan perkara yang sama. Salam takziah buat keluarga Allahyarham Along Azendi. Kehilangan ini pastinya satu tamparan yang amat hebat. Namun ketahuilah bahawa jasa dan kebaikan beliau akan sentiasa mekar dalam ingatan kita semua. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat, diampunkan segala dosanya, dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, serta beramal soleh. Terima kasih Along Azendi atas segala warna yang kau berikan pada dunia seni kami. Al-Fatihah.